إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Pak, kita sambung kitab Badrut Tamam, menceritakan hal ehwal Nabi, keluarganya dan para sahabatnya. Berhenti kita pada umur Nabi 25 tahun. Setelah duduk bersama Abu Talib dan Abu Talib wafat, kemudian Nabi kerja memelihara kambing, duduk bersama datuk, asalnya dengan datuk, kemudian kepada Abu Talib. Lepas Abu Talib meninggal, pelihara kambing, beli kambing. Dan sambil-sambil itu ada juga pergi berniaga. Keluar untuk berniaga 2 kali. Yang pertama sekali dengan Abu Talib lah, itu kali pertama. Yang kedua keluar dengan bapa saudaranya, Az-Zubair dengan Al-Abbas, anak Abdul Muttalib jugalah, keluar ke negeri Yaman. Itu kali kedua berniaga. Kemudian berhenti sekejap, 2 kali dah keluar, pera kambing, sehinggalah umurnya 25 tahun. Tu kita berhenti kat situ. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan kata pengarang, tak kala sampai umur Nabi SAW 25 tahun, sampai umur 25 tahun, dan padahal ia dalam Mekah, masa tu duduk kat Mekah, umur 25 dah, digelar dia dengan Al-Amin. Orang gelar dia Al-Amin sebab dia sangat amanah orangnya. Kalau orang datang daripada luar, datang nak ke Mekah, ataupun orang yang duduk Mekah nak keluar daripada Mekah, dulu tak ada bank, takkan nak pergi jauh-jauh, nak keluar musafir bawa kan. Kalau dulu, sekarang pun dalam bank. Macam tu juga kalau orang luar datang ke Mekah, kadang-kadang bawa banyak jugalah harta duitnya, dinar dirhamnya. Tak ada bank juga, takkan nak bawa kula kilir. Maka tempat yang simpan bank tu Nabi. Dan kalau berapa yang diberi pada Nabi untuk simpan, bila dia nak ambil balik mesti dah cukup. Mesti cukup. Sehingga kan dipanggil Al-Amin, yang sangat amanah. Padahal pembesar waktu tu Abu Jahal, Abu Lahab ada je. Apa tak letak kat orang? Letak kat orang, licin. Licin lah. Jadi letak kat Nabi. Awal-awal lagi Al-Amin. Sebab tu digelar Al-Amin, sangat amanah dan sangat cerdik dan sangat baik, tak pernah bohong. Ini belum dilantik menjadi Rasul lagi ni. Artinya yang kepercayaan. Maksudnya Al-Amin tu dipercayai, orang yang dipercayai. Semua orang percaya, orang luar dan orang luar Mekah dan dalam Mekah yang kenal Nabi semua percaya.
Musafir ia pula kepada Syam. Pada perniagaan bagi Khadijah binti Khuwailid. Sambil duduk pega kambing tu, maka seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid, dia ahli perniagaan. Khadijah ni akan berkahwin dengan Nabi. Khadijah ni seorang janda dan ianya dihormati, dan Nabi kerja dengan dia, kerja bawa barang dagangan pergi berniaga. Masa tu umur Khadijah 40 tahun. Ada sebut tak 40 tahun kat sini? Dan serta hambanya Maisarah, hamba kepada Khadijah seorang nama Maisarah. Nabi bersama Maisarah ni lah, hamba Khadijah ni pergi berniaga. Dan Maisarah ni dia jadi tukang spy tuan dia, Khadijah. Macam mana Muhammad berniaga? Okey ke tak okey? Dia jujur ke tidak kan? Maisarah ni lah, hamba Maisarah ni. Dia lah jadi spy kepada Khadijah tadi. Sebab Khadijah tak ikut. Dia bos besar, CEO. Bos besar, tak ikut. Jadi dan safar ini perjalanan yang ketiga daripada perjalanan Nabi. Nabi keluar berniaga ni 3 kali. Yang pertama dengan Abu Talib yang jumpa Buhairak tu, suruh balik. Dia kata, dapat kat yang Yahudi mati ni kan. Itu pertama. Asalnya Abu Talib tak nak bawa untuk berniaga, tak nak bawa sebab jauh. Nabi sedih bawa muka sedih, dia bawa juga. Akhir sekali mudah perjalanan kita dah bincang sebelum, dah cerita sebelum ni. Yang kedua dengan Az-Zubair dengan Al-Abbas, berniaga masih dah besar, dah remaja. Ni yang ketiga. Yang ketiga dengan keluar sebagai pekerja Khadijah binti Khuwailid. Perjalanan yang ketiga daripada perjalanan Nabi SAW kerana berniaga bagi Khadijah. Masa tu Khadijah umur 40 dan berkahwin ia dengan Sittina Khadijah pada pada ini tahun juga. Maknanya kalau kata awal tahun tu jadi pekerja, akhir tahun jadi suami. Macam tu lah. Lebih kurang. Pada tahun tu juga. Jadi masa tu Khadijah umur 40. Khadijah ni seorang balu ke janda? Kita panggil balu ke janda? Janda. Tak Dia ada beza balu. Apa beza balu dengan janda? Bahasa Melayu ni. Sama macam mana? Memanglah pastinya dua-dua tak ada suami, itu pasti. Dua-dua tak ada suami tu confirm. Ada beza tau. Ada beza. Orang Melayu dululah, orang sekarang dah sapu je, janji faham tak? Balu tu kematian suami, janda tu diceraikan. Jadi balu ni dengan janda ni sepatutnya balu lagi laku lah pada janda. Macam tu lah sepatutnya. Sebab apa? Sebab janda ni dia kena cerai, kemungkinan dia salah sebab tu dia cerai. Dan kemungkinan juga suami dia yang salah. Boleh jadi juga kan bercerai. Tapi kalau balu ni suami dia kekal hingga sampai suami dia mati. Jadi dari sudut sahamnya lebih balu lagi. Kan yang orang pakai kain tu kan, orang dulu pakai kain apa? Kain batik. Kalau kita pakai kain pelekat kan, kain batik tu kan. Maksud tak? Kan ada kain batik kan, dia ada kepala, apa dia panggil? Kepala kain. Punca tu kan, dia lain. Dia patut ada punca. Kadang-kadang dia letak kat belakang. Kadang-kadang benda tu kat depan. Kain pelekat kita pun ada kan? Dia panggil apa? Sambung. Iyalah, kalau orang tu panggil macam kepala kain dia panggil, kepala kain. Istilah je tu, tak kisah. Yang penting dia lain daripada yang lain. Kadang-kadang letak kat depan. Kita kilah tu kita letak depan. Kadang-kadang letak kat belakang. Kadang letak kat tepi. Kalau orang dulu dia ada makna tu. Kalau benda Allah tu, benda kepala kain tu kat luar, kat depan, itu kalau perempuan pakai lah, itu anak dara. Kalau kat belakang, itu bini orang, isteri orang. Kalau kanan, balu. Kalau kiri, janda. Kalau orang dulu tengok kain tu tahu dah, tak ada suami tu. Dah tahu dah. Janda tu, balu dah, tahu dah. Oh, ni anak dara. Ni jangan kacau, bini orang, nak mampus. Macam tu. Tengok kain je. Kita sekarang pakai. Tak pakai. Kalau tengok perempuan apa pakai kain batik tu kan, yang ada kepala tu kan. Kepala kain tu tak kira.
Pagi nampak macam anak dara pakai kat depan, malam jadi bini orang, esok jadi janda. Kalau tengok pada kain tu lah. Jadi ada beza, memang ada beza janda dengan balu. Balu ni kematian. Cuma orang sekarang ni tak panggil gitu dah. Dengan maksud tak ada suami. Macam tu lah dia panggil janda pun, itu balu pun tu. Tapi asalnya tidak. Balu ni dia lebih sikit daripada janda dari sudut saham dia tu lah. Orang tua-tua cerita dulu. Jadi bukan janda lah, kita lebih sesuai kata Khadijah ni balu lah. Balu yang dihormati, masa tu umur dia 40 tahun. 40 tahun umur Khadijah waktu tu. Dia kahwin 2 kali. Maksudnya kahwin, kematian, kahwin sekali. Kematian suami, kahwin sekali lagi, kematian suami sekali lagi. Yang kedua tu ya 2 kali lah. Dan dia ada anak laki ada seorang, anak perempuan ada 2 orang. Daripada suami dulu Khadijah ni. Dan suami dia dua-dua kaya. Tu janda kaya mungkin kan. Suami pertama tinggalkan harta banyak untuk dia. Kahwin lagi seorang, kaya juga. Maka jadi memang jutawan lah waktu Khadijah. Maka perniagaan tu, import ekspor sangat berjaya sebab Nabi pandai berniaga. Nabi yang ajar Abdul Rahman bin Auf berniaga. Nabi yang ajar. Dia kan ahli perniagaan yang berjaya. Macam mana dia ajar, Nabi ajar berniaga? Orang kata berniaga cara Nabi. Macam mana? Import ekspor lah ni. Dia cerita import ekspor. Ambil barang daripada tempat dia, apa barang-barang yang ada yang special kat tempat dia, bawa pergi keluar. Dia panggil ekspor out. Ekspor keluar ke tempat lain yang tak ada barang tu. Kalau kita sekarang bawa lori kan, bawa Hilux, bawa lori pergi jual, jangan kacau pasaran, jual harga pasaran, harga biasa, jual. Orang pakat beli pasari, saya beli. Bila dapat modal, lelong, jual murah, separuh harga ke. Sebab apa? Modal dah dapat. Maka kenapa niat jual harga awal tu, jual harga normal, harga biasa, harga pasaran. Niat nak berniaga. Bila dah dapat modal, niat apa? Niat sekali nak sedekah kat orang-orang yang tak ada duit. Jadi orang kaya biasa tak tahan sabar, dia akan beli dulu, jangan risau. Orang miskin tengok tak larat, tak mampu nak beli. Selang seminggu 2 minggu macam tu dah dapat modal, jual lah. Potongan 50%. Masa tu orang miskin mari beli. Niat sedekah sekali, maka bertambah rezeki. Habis dapat dah semua tu, ambil modal, ambil keuntungan tadi tu, beli barang yang kat situ pula. Bawa balik. Masuk lori penuh, bawa balik. Niaga kat kampung sendiri pula. Yang tak ada di situ, bawa balik. Begitu lah. Itu cara Nabi. Nabi jual dulu harga pasaran, dapat modal, separuh harga. Kalau buat macam tu, kalau kita tak, dah dapat modal, modal dapat. Sekarang untung lah. Sekarang nak cari untung lah sekarang ni. Kalau boleh lagi banyak untung. Jangan turun harga. Kita gitu. Jadi bila kita meniaga gitu, jadi biasalah meniaga kita. Nabi tidak. Dia turunkan harga. Yang pertama dia dah lama, stok lama. Seminggu 2 minggu punya stok. Itu yang pertama. Yang kedua niat untuk sedekah untuk orang-orang susah. Itu cara dia. Maka Khadijah terkejut. Biasa dapat untung double. Ini dapat untung triple. Uish, dia tanya Maisarah. Maisarah tu hamba tu. Dia buat macam mana? Nipu ke? Tak, dia jual, dia jujur. Begini dia buat, gini. Jatuhlah hati, kata Khadijah. Jatuh hati. Maka kahwin tu. Dan berkahwin ia dengan Sittina Khadijah. Siti ni orang yang terhormat lah. Kalau kita orang kan Siti tu Sittina kan. Siti banyak maksud. Antara maksudnya makcik pun Siti juga. Antaranya singkatan daripada Sayyidati. Maksudnya orang yang dihormat lah. Orang yang dihormati lah. Perempuan yang dihormati. Tak depan. Kalau kita sekarang, kita kalau nak panggil orang kan ada pangkat-pangkat lah. Kita panggil sekali dengan Siti. Sebab tu kita sebut Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Asyah. Semua Siti. Sedangkan kalau tengok buku sejarah, kitab sejarah, tak ada Siti tu. Orang Melayu kata Siti. Kenapa? Memuliakan perempuan-perempuan dalam agama kita. Perempuan-perempuan yang terhormat dalam agama kita, kita letak Siti. Kita ni siapa? Hanya ada dekat Nusantara aje. Orang Arab tengok, hai, Siti Aisyah. Siapa? Siapa Siti Aisyah? Tak kenal. Memang tak kenal pun. Aisyah. Aisyah tahu isteri Nabi. Dia tak tahu Siti. Siapa Siti?
Kita je. Nak beritahu dekatnya kita ni. Untuk nenek kita dulu aja, dekat supaya dekat dengan perempuan-perempuan terhormat dalam agama. Biar dekat. Kita panggil sumpama makcik. Makcik Aisyah, makcik Asiyah, makcik Khadijah. Tu panggil. Kan terasa dekat. Ni Khadijah. Isteri Nabi Khadijah. Lama kan jadi Khatijah. Tak rasa respect pun. Mak kita tak panggil nama. Itu mak kita. Ini lebih mulia isteri Ummul Mukminin. Ibu segala orang beriman. Lagi-lagilah kena respect. Panggillah Siti. Tapi taklah salah panggil nama-nama dia memang Khadijah, panggillah Khadijah. Cuma tengok tu. Dan berkahwin ia dengan Siti Khadijah. Pada ini tahun juga. Apa sikit cerita Khadijah lagi? Sepanjang maknanya Nabi kahwin tu adalah suami yang ketiga. Suami yang ketiga Khadijah. Dan sepanjang perkahwinan dengan Khadijah, Nabi tak kahwin lain. Sampai sampai waktu tu 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun. Makna 11 tahun. 11 tahun, 11-12 tahun hidup bersama Khadijah, monogami. Tak ada poli, mono. Kahwin seorang. Dan dapat anak lah. Dapat anak dengan Khadijah. Yang meninggal, yang kecil-kecil semua meninggal. Nabi sendiri melihat anaknya meninggal. Anak Nabi ada 7 orang. 6 orang Nabi tengok dengan mata sendiri meninggal. 6 orang, 6 kali sedih. Yang melihat kewafatan Nabi Fatimah sahaja, Siti Fatimah sahaja. Yang lain semua Nabi yang melihat kematian anak dia. Kecil-kecil lagi. Umur 51. Waktu tu Nabi dah 10-11 tahun lah dia jadi Rasul. Sebab umur 40 kan. 40 kan Nabi terima wahyu. Jadi kalau 51 lebih kurang 10-11 tahun lah. Nabi jadi dilantik menjadi Rasul. Waktu itu bersama Khadijah. Dan selepas kewafatan Khadijah, Nabi kahwin 10 kali lagi lepas pada itu. Satu. Semuanya balu. Semua balu Nabi kahwin. Kecuali Aisyah, seorang saja yang anak dara. Yang lain semua. Jadi yang nak ikut sunnah kata kahwin ni, kahwin cari balu cari balu. Wah, apa nak anak dara? Kata nak ikut sunnah Nabi. Cari balu Yang anak 8, package, buy one free egg. Beli kahwin satu dapat 8 terus. Tak mau pula yang tu. Kata nak ikut sunnah Nabi. Semuanya balu kecuali Aisyah seorang saja yang anak dara. Kenapa Nabi kahwin sampai 10 kali selepas pada itu? Kerana yang pertama nak bantu wanita tersebut. Yang kedua sebab nak bagi sokongan pada kabilah waktu tu yang sedang bermusuh. Nabi dua ni bermusuh. Masing-masing dah Islam. Tapi tak boleh. Kabilah dulu Arab ni dia kalau gaduh Allah sampai 7 keturunan, cucu cicit. Yang tak tahu apa pun gaduh juga. Dulu. Jadi bila Nabi nak satukan dua kabilah yang bergaduh, sebab dua-dua dah masuk Islam, tak boleh juga. Nabi kahwin dua-dua ni. Maksudnya kabilah ni pun jadi ada perempuan tu jadi isteri Nabi. Jadi bila macam tu dia jadi macam bukan dia panggil birah, dia panggil bukan mertua, dia panggil apa? Kalau macam ni, kalau mertua dengan macam itulah, saudara lah, senang cerita. Jadi saudara lah. Sebab apa? Kabilah kita ni dalam kabilah kita ada isteri Nabi tau. Kabilah aku pun ada isteri Nabi. Jadi oleh kerana sama-sama ada, kita gang balik. Boleh baik. Tu pelik pak orang Arab ni. Pak Arab yang pelik. Lepas tu dia panggil Arab Jahiliyah. Arab Jahil. Jahil ni bodoh dulu. Memang pelik. Tanam anak perempuan. Pelik dia punya. Bodoh dia pelik. Sehingga Nabi bawa datang Islam, maka dengan Nabi bawa sekali dengan tamadun, semua jadi cerdik. Sayyidina Umar tergelak bila dia tengok kuih, rupa ada rupa. Dia tergelak. Dia kata, dulu aku buat kuih pakai tepung, lepas tu buat semua, lepas tu aku makan. Aku buat kuih rupa Tuhan aku, buat Tuhan. Lepas tu aku makan Tuhan aku. Itu dia gelak. Bodohnya aku dulu. Sebab itulah Arab Jahiliyah. Memang pelik lah perangai dia. Antara peliknya, Nabi kata Arab telah dibebaskan daripada jahiliyah setelah datangnya Islam.
Islam datang maka mengangkat Arab daripada jahiliah kepada satu bangsa yang bertamadun. Akhir zaman nanti, hampir kiamat nanti, Nabi kata Arab akan kembali kepada jahiliah. Dan kalau kita perhati, memang dah ada bibit-bibitnya. Kalau kita perhati lah. Nabi sendiri kata gitu. Jadi kalau kita tengok Arab semakin lama semakin pelik, maknanya akhir zaman. Memang sekarang pun dah akhir zaman dah. Tak lama dah nak kiamat. Jadi apabila berkahwin tu, tiga sebab Nabi kahwin. Yang pertama sebab nak tolong perempuan tersebut. Yang kedua sebab nak menyatukan kabilah-kabilah yang bermusuhan. Yang ketiga sebab nak menyatakan rasa hormat dekat kabilah tu. Kami nak masuk Islam tapi ni dia punya ketua kabilah ni. Kalau ketua kabilah ni lebih kurang macam raja lah kita, sultan. Sultan masuk Islam, kita semua Islam tu. Kita Islam dengan sultan Islam. Sultan masuk Islam. Ni kabilah kat Arab pun gitu juga. Kalau ketua dia masuk Islam, habis semua, beribu masuk Islam. Tapi dia buat main tarik tali. Ni yang ketua kabilah ni. Akhir sekali Nabi kahwin dengan anak ketua kabilah tu. Terus jadi masuk Islam. Tu antara sebab Nabi kahwin ramai. Untuk Nabi bolehlah, khususnya untuk Nabi kahwin lebih daripada 4. Tapi ada para sahabat, dia sebelum Islam, dia tak masuk Islam lagi, dia ada 10. Dia ada 10 isteri. Bila masuk Islam, Nabi kata, kau tak boleh. Hanya maksimum 4 aja. Maka yang lain tercerai tanpa ditalak. 4 kekal isteri tanpa diakad. Itu special. Itu kena kisah lain lah, lain kali kita cerita. Ada peristiwa bila masuk Islam, kan? Masuk Islam sedangkan dia ada isteri ketika dia jahiliah tu, ketika dia tak Islam ada 10 isteri dia. Bila dia masuk Islam, 4 tu dia pilih. Ni 4. Maka jadi isteri dia walaupun tak payah angkat. Tak perlu diangkat. Kerana apabila seorang tu dia berkahwin dalam sebelum Islam dia kahwin, kemudian laki bini ni masuk Islam, automatik pernikahan itu kira sah. Tak perlu kahwin balik. Tak perlu kahwin balik. Jadi bila masuk tapi dia ada isteri 10, maka dia pilih 4. Maka 4 ni kekal jadi isteri dia tanpa perlu akad. Dan bakinya tercerai tanpa talak. Itu special case. Okey, habis. Sambung lagi. Kisah Nabi ketika umur 35 tahun pula. Dan tak kala sampai umur Nabi 35 tahun. Membaharu oleh Quraisy akan bina Kaabah. Orang Quraisy nak buat Kaabah, membaharu, nak repair. Nak repair Kaabah. Kenapa tu? Kerana pecah beberapa jidarnya. Dinding ada yang pecah, rosak. Tembok rosak. Dengan air, sail ni banjir ada berlaku banjir. Pelik kan? Padang pasir tapi boleh banjir. Berlaku banjir. Yang memasukkan dia, menyebabkan air bah tadi masuklah ke tempat-tempat yang rosak tadi. Dan malah dia merosakkan lagi Kaabah tu. Maka adalah Nabi menanggungkan batu serta mereka itu. Stop sekejap kat situ. Jadi banjir pernah melanda Mekah, menyebabkan Kaabah rosak teruk. Tapi sebelum banjir tu pun Kaabah dah rosak dah. Rosak dengan sebab terbakar. Akhir sekali orang Arab Quraisy dia berazam nak robohkan dan nak buat baru. Bukan nak repair, nak roboh dan nak buat baru. Itulah asalnya. Kerana rosak sangat, rosak teruk dah. Dan adalah Nabi SAW menanggungkan batu serta mereka. Ni ada satu kisah lah. Ambil bila nak repair ataupun nak buat balik, bukan nak repair sebenarnya, dah runtuh dinding-dinding. Jadi buat lain. Asal Kaabah bukan besar yang kita tengok ni tau. Asal Kaabah lagi besar. Kenapa jadi kecil? Ni ketika Nabi umur 35 tahun. Masa tu belum Rasul lagi lah kan? Belum lagi lah. 35, Nabi 40. Berlaku banjir besar dan sebelum tu berlaku kebakaran dekat situ. Jadi rosak teruk. Bila rosak teruk, orang Arab Quraisy pada waktu tu, dia macam kita kata roboh balik, buat baru. Bila buat, Arab ni
waktu tu jahiliah waktu tu menega timbangan. Kalau pinjam duit apa? Riba. Memang buat dosa saja Arab jahiliah pada waktu tu. Jadi bila dia Kaabah rosak teruk, Kaabah ni binaan yang suci, bangunan yang suci, tak boleh letak duit haram. Dia tanyalah Abu Jahal, kau ada berapa duit halal? Tak ada langsung. Haram lah ke? Tanya, tak ada. Akhir sekali dapatlah sikit, cipu. Allah tak cukup. Padahal semua kaya-raya, tapi duit tu dia tak boleh jamin duit tu duit bersih. Kerja dia merompak, kerja dia riba, kerja dia menipu, bohong, berdosa dah. Tapi bila mengena dengan Kaabah, bangunan suci, terus jadi baik. Macam orang tu dah, ayam curi. Tapi bila dua orang ni curi ayam, tiba-tiba kawan dia ambil tak sembelih. Katok gitu je. Oi, tak boleh makan, haram tak sembelih. Tapi ayam yang curi. Ayam curi tu haram dah. Tapi dia tak makan. Kenapa tak makan? Sebab kawan dia tak sembelih. Ayam apa tak sembelih tu? Ayam curi. Dia curi. Nampak? Konon-konon macam bagus lah. Ayam tak boleh makan, haram. Kalau sembelih pun haram je. Ayam curi. Orang kan tak boleh tu. Walaupun kita curi ayam itik ni, tapi wajib sembelih. Kerana sembelih kalau tidak jadi bangkai, haram makan. Pandai pula kat situ. Tapi curi tak berdosa. Curi tu berdosa. Macam tu lah. Dia buat hidup dia teruk sungguh. Tiba-tiba bila nak buat bangunan yang suci ni, guna duit halal aja. Akhir sekali tak cukup duit bersih. Duit bersih tak cukup. Duit yang bersih, yang halal tak cukup. Akhir sekali macam mana nak buat ni? Kaabah kita dah rosak dah ni. Nak buat baru macam mana ni? Nak beli batu bata, simen, lebih kurang macam tu lah waktu tu. Akhir sekali macam mana? Dia kutip batu-batu yang ada. Batu-batu tepi jalan, garanti halalnya, takkan haram pula. Tak ada owner, kan? Kutip batu-batu tu pun tetap tak cukup juga. Sebab tu dia kecilkan. Dia kat Hijr Ismail tu sampai buat separuh. Sekejap, ada tak? Tak ada tulis kat sini. Jadi kalau kita tengok bila nak buat tak cukup duit, apabila tak cukup duit, kawasan sebelah Hijr Ismail tu dapat bina separuh aja. Sebahagian bulatan aja yang wujud sampai sekarang kalau tengok. Jadi bila macam tu, maknanya sebenarnya besar. Jadi sebab tu kalau orang nak tawaf, dia kena tawaf dekat mataf, dia panggil, dekat tempat tawaf. Tapi kadang-kadang bila dia line dia tau. Bila tawaf di luar, di tempat tawaf, ada orang dia tak perasan, dia kata, kat sana tak ada orang pun dalam tu. Kenapa kita susah kat sini? Tawaflah kat dalam tu. Kebetulan pula polis tak dijaga. Contoh, polis tak jaga dalam tu. Kalau polis ada, polis tak bagi masuk. Dia pun masuk kat dalam tu, dia tawaf. Sedangkan itu kalau asal adalah dalam Kaabah. Kalau pusing dalam Kaabah, tak nama tawaf. Sebab tu dia kena duduk di luar. Walaupun kosong kat tepi tu, jangan masuk. Itu yang baru ni jadi kes tu kan, yang dia pergi sentuh Kaabah tu kan, yang ada viral satu video dia sentuh Kaabah sambil tawaf. Bila sentuh Kaabah, maknanya dia dah masuk ke dalam Hijr Ismail, dah masuk dalam sikit dah. Bila masuk dalam, sebenarnya dia duduk dalam Kaabah. Sebab itu Kaabah asal. Jadi bila dia macam tu, tawaf dia tak sempurna 7 kali. Sebab dia duduk dalam tu. Kena tawaf Kaabah. Kalau duduk dalam Kaabah tak boleh tawaf, itu tak nama tawaf, tak nama pusing. Jadi bila dia sentuh, maknanya badan dia ada dalam Kaabah sebenarnya, Kaabah asal. Akhir sekali jadi kecoh satu Malaysia. Macam mana nak settle tu? Dia dah lama cerita berapa puluh tahun punya cerita kan. Lepas tu dia kata dia kahwinkan anak. Lepas tu anak dia dah dapat cucu dah pun. Macam mana dengan tawaf dia? Bila tawaf tak selesai, macam dengan tahallul. Bila tak tahallul, dia masih dalam ihram. Dalam ihram tak boleh memburu, tak boleh menikahkan, tak boleh apa semua kan. Jadi kecoh kejap lah cerita tu. Saya bukan nak cerita yang tu. Nak ceritanya, kalau kita tak faham sejarah ni, kita boleh masuk dalam, tak ada orang kat situ, buat apa semak-semak, sesak-sesak kat sini. Masuk je kat situ. Polis pula tak ada gitu, polis sakit perut ke apa. Dia masuk pusing elok aje. Pusing. Lepas tu pusing je dalam tu 7 kali. Sedangkan dia sedang berada di dalam Kaabah asal. Jadi tak nama tawaf ke di luar. Cerita tu lah. Jadi buat Nabi lah ambil. Itu dia sebut kat sini tu. Dia kata apa? Maka adalah menanggungkan batu
serta mereka itu, Nabi angkat batu bersama mereka, angkat. Yang bestnya cerita tu, ketika nak angkat batu tu, angkat batu-batu, nak cari batu-batu tepi jalan, batu halal lah, nak harapkan harta korang, semua korang menipu, mencuri, semua ada, aku tahulah engkau. Jadi tak ada duit halal, akhir sekali batu ambil kat tepi jalan. Bila nak ambil batu-batu kat tepi jalan, dia kata, kejap, kita nak buat Kaabah ni, binaan yang mulia. Baju yang kita pakai itu halal ke haram? Pakai duit halal ke duit haram? Ke situ pula. Kita Abu Jahal ni. Orang jahat dah ni. Tapi nak buat berkaitan dengan agama, jangan main. Kata, baju yang kau pakai tu halal ke haram? Duit halal ke duit haram? Ke curi? Kalau macam tu, setiap kali kita nak pikul batu, kena telanjang. Pakat-pakat telanjang. Telanjang okey. Engkau, sebab apa? Kalau ala pakai baju, dan baju tu dapat menyebabkan dia tak berapa panas sangat, maka baju tu ada sumbangan juga. Yang mana baju tu tak tahu halal ke haram, maka telanjang semua. Betul tak Arab jahiliah? Sungguh lah. Bila Nabi nak angkat, dia kata telanjang. Mana boleh? Setiap orang, siapa nak tolong, kalau tidak duduk tepi. Siapa nak buat Kaabah, telanjang. Sebab baju kau tak dapat dipastikan halal atau haram. Nabi dengan Nabi kena nak telanjang. Bila Nabi buka baju aje, buka baju, nampak badan sikit, pingsan. Nabi pingsan. Malu sangat. Lepas tu, diorang kejut-kejut, jual air semua, Nabi sedar balik. Aku nak lah. Buka baju mana boleh. Baru nak buka, nampak sikit kat perut kan, nampak sikit je, pingsan. Malu sangat. Malu sampai pingsan. Sehingga berapa kali kata, macam ni lah. Kau seorang je lah tak pakai baju, orang lain tak apa. Kau je lah dikecualikan. Selamatlah aurat Nabi. Allah nak selamatkan aurat daripada orang lain tengok. Maka selamatlah. Nabi seorang lah pakai baju, pakai seluar elok. Yang lain semua telanjang. Lagipun kau ni Al-Amin. Kau ni orang baik. Dan kau pun nak juga, dah 3-4 kali dah pingsan. Bila kita nak siap Kaabah kita ni? Kau seorang je lah dikecualikan. Nabi elok pakai baju, angkat batu. Itu cerita ni. Jadi, okey. Sampai kepada dah angkat batu, dah betul dah siap dah, tapi kecil sikit lah daripada asal, sampai kepada Hajarul Aswad. Siapa nak angkat? Ni kisah dia pula. Maka tak kala sampai mereka itu pada binanya kepada tempat Hajarul Aswad, sampailah batu syurga wanita Hajarul Aswad, batu hitam. Asalnya dia putih. Kenapa hitam? Sebab orang selalu duk cium, banyaknya dosa orang tu sampaikan batu tu jadi hitam. Nabi kata kat Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pernah cakap, pernah sound batu tu, batu Hajarul Aswad, kalau bukan Nabi cium kau, memang aku takkan cium kau. Sebab Nabi cium kau pun, aku cium kau juga. Kata dia kat Hajarul, batu hitam cium buat apa? Kita nanti pergi pun cium lah. Pergi lah kalau boleh cium. Tapi tu lah, kalau dengan orang cerita lah, kalau bukan Pak Arab lah, orang luar-luar datang lah, dia bukan cium aja, dia jilat. Kita cium air liur apa ni? Kita cium air. Nak buat macam mana? Hantam sajalah. Lap dululah. Dia bukan cium aja, dia jilat. Dia jilat. Kita apa sah cium air liur ni? Busuk lah air liur ni. Habis nak macam mana? Itulah, sebab itulah jadi hitam Hajarul Aswad tu. Asal dia putih, dia batu syurga yang putih. Jadi hitam sebab orang pakat-pakat cium. Tapi Nabi cium, maka kita kalau boleh cium lah. Tapi cuma geng-geng Pak Arab apa semua besar, kita tak boleh masuk. Tak boleh. Adalah orang bagi tip-tip. Jangan, kalau nak lawan Pak Arab jangan. Merangkak dia kata. Sebab Pak Arab tinggi, kat bawah dia berlubang. Jadi masuk bawah kaki dia. Masuk bawah kaki dia. Jadi tak, masa tu orang tak kira dah. Tak tahulah. Dia kata orang Malaysia ni kecil-kecil. Gunalah kekecikan kita tadi untuk mengangkat. Kalau lawan dia jangan harap, kena siku. Kadang-kadang kita nak sunnah cium Hajarul Aswad, kita buat dosa pula kat orang. Pukul orang, gini. Lebih baik lambai je lah. Masa tawaf tu kan, sampai kat kan lambai je lah. Cukup. Kalau daripada buat dosa, buat apa? Nak pergi. Buat pergi. Sosak nafas. Pergi. Kena menyakit pula. Air liur orang habis semua ada. Okey. Sampai ke nak letak Hajarul Aswad tu, berikhtilaf mereka itu pada mereka yang menghantarkan dia ke tempatnya. Tengok Arab jahiliah.
Bila dah angkat tu, dah tadi buat kerja pelik-pelik, telanjang lah, apalah semua pelik-pelik. Lepas pada tu, bila nak angkat Hajarul Aswad tadi tu, bergaduh pula, ikhtilaf pula. Akulah kabilah aku lebih mulia. Engkau apa? Engkau second class, aku first class. Engkau apa? Engkau third class. Bergaduh pula, ikhtilaf mereka itu ramai-ramai nak letak Hajarul Aswad ni. Maknanya dah siap lah. Kemudian redalah mereka itu dengan hukum Nabi SAW. Maksudnya macam ni. Maksudnya ketika duk bergaduh tu, seorang cakap, wahai kaumku, jangan gaduh, kita lantik hakim, senang. Kita lantik hakim supaya dia yang tentukan siapa yang berhak angkat, letak ke tempatnya. Ni Hajarul Aswad, nak angkat, letak kat tempatnya, baru siap. Tu je. Tu aja. Tapi berebut. Akulah, aku lebih mulia, aku first class, aku second class, dan sebagainya. Kemudian akhir sekali bergaduh sampai 4 hari. 4 hari bergaduh. 4 hari sampai hampir nak perang. Tu kata. Sebab tu Nabi gelarkan Arab Jahiliyah. Bodoh. Kalau bahasa Arab bodoh. Tapi sekarang dah setelah diutuskan Nabi, dia jadi tamadun. Sangat tinggi orang Arab ni, hebat. Dengan datangnya Islam. Asalnya memang buat kerja pelik-pelik gitu. Nak perang sampai 4 hari. Last sekali nak perang. Sebab tu je nak perang. Akhir sekali okey, seorang tu kata, jangan gaduh, kita lantik hakim. Lepas tu dia kata, kalau lantik hakim, kalau hakim tu daripada kabilah engkau, geng kau, dia akan pilih engkau. Ini tidak adil. Macam ni lah. Kita tak tahu asal siapa kan. Kita tengok siapa yang masuk ke Masjid Haram tu lah, kat Kaabah tu, siapa yang masuk awal-awal, dia dulu masuk, dialah yang jadi hakim. Siapa yang melangkah masa tu waktu subuh, awal-awal subuh, siapa yang first. Kita tak tahu siapa datang, dan kita tak sempat nak bagi tahu kawan-kawan kita, engkau datang dulu, tak sempat. Sekarang kita berkati, jom tengok siapa masuk. Ditakdirkan Allah Nabi. Lah, dia ni lagi. Dan dia ni orang baik, dia lagi. Dan hari itu masa kita nak buat Kaabah tu, dia lah yang pakai baju seorang je, yang lain telanjang. Dan dia Al-Amin, dia bank kat situ, semua orang percaya kat dia. Dan sekarang ni dia masuk, dia juga. Oh memang, kalau dia aku setuju, kata seorang lagi. Yang ni kata kalau dia aku setuju juga. Semua setuju kalau Nabi yang jadi hakim. Semua setuju. Akhir sekali Nabi boleh je, aku je yang angkat. Nabi angkat, boleh je. Tapi mesti ada yang marah tak? Nabi buat macam ni, letak satu kain, baca ni. Kemudian redalah mereka itu dengan hukum Nabi, maka Nabi hamparkan akan kain yang ditaruhkan Hajarul Aswad. Letak kain serban Nabi, ambil Nabi angkat Hajarul Aswad, letak kat tengah-tengah. Betul? Di dalamnya, dan menyuruh ia akan segala kabilah mengangkatkan dia. Satu bucu tu seorang, satu ketua kabilah angkat satu-satu. Jadi semua kabilah dapat angkat. Cerdik tak? Semua angkat. Semua dapat satu bucu. Dan menghantar ia dengan tangannya yang mulia kepada tempatnya. Angkat lagi. Nabi jadi mando. Angkat lagi, depan sikit. Bawa ke sini. Dah dekat. Okey. Bila dah sampai, Nabi angkat, letak. Puas hati. Semua puas hati. Wah, cerdik Nabi. Semua puas hati. Dan Nabi sendiri jadi orang yang secara automatik jadi orang yang dimuliakan lah. Sebab Nabi sendiri yang letak sebenarnya. Boleh kita kata Nabi yang letak Hajarul Aswad. Boleh kita kata kabilah 4 pun yang letak juga. Dia pegang bucu masing-masing. Jadi semua puas hati. Kata, ini aku setuju. Sebab tu aku setuju. Ini menunjukkan Nabi menyelesaikan masalah mereka dengan Nabi satukan. Jangan sibuk pakat-pakat nak angkat, tak apa, kita angkat ramai-ramai. Jangan gaduh, pakat-pakat angkat bucu kan, sama-sama pakat-pakat angkat. Kat situ dah nampak dah integriti Nabi, dah nampak dah kat situ. Dan waktu tu orang tak petikai dah, Nabi ni benar, Nabi ni memang betul, memang dia amanah, Nabi cerdik, semua waktu tak ada orang petikai. Tapi tu yang peliknya, bila umur 40 nanti Nabi kata aku terima wahyu, semua kata Nabi bohong. Masa tu lah, tu tak masuk lagi tu. Ini baru umur 35 ni, belum 40 lagi. 35. Kemudian, jadi sepatutnya bila Nabi sampaikan Islam, tak adalah persoalan dah patutnya. Semua percaya. Sebab
Nabi tunjuk daripada kecil lagi sikap-sikap yang baik. Tapi mereka tolak juga. Okey. Sambung lagi, habislah tu umur 35, kisah umur 35. Masuklah umur 40. Masuk umur 40. Dan tatkala hampir masa wahyu. Wahyu tu maksud peristiwa Gua Hira tu lah, yang memang terkenal tu, yang Jibril datang peluk apa semua tu kan. Hampir masa, belum lagi tapi hampir. Masa wahyu dikasih kepadanya akan khalwah. Maka adalah ia berkhalwah di dalam Gua Hira dan beribadat ia padanya dengan zikir atau dengan fikir. Dengan zikir atau dengan fikir. Kita tak memadai dengan zikir semata-mata tau. Bagus zikir, tapi zikir dan fikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagus zikir. Tapi fikir sekali, Maha Suci Allah. Maha Suci apa? Maha Suci Allah. Kita mensucikan Allah daripada apa? Sifat-sifat tak layak. Apakah sifat tak layak? Tu, fikir sekali. Jangan zikir aja, tak memadai. Dia zikir dan fikir. Jadi, ketika wahyu pertama diturunkan, sebenarnya bukan sebelum Nabi terima wahyu Jibril peristiwa Gua Hira, sebelum tu Nabi dah ada wahyu dah. Tapi wahyu tu dalam bentuk mimpi yang benar. Nabi mimpi, Allah menugaskan dia untuk menyampaikan khabar gembira kepada manusia. Dalam mimpi. Mimpi Nabi, wahyu. Mimpi Nabi, wahyu. Tak sama mimpi kita. Sebab tu Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia sembelih. Kita apa benda ni kan, ada kan? Orang Melayu tu dengan cara orang Islam. Dia kata apa? Dia kata, apa benda Nabi Ibrahim? Tak payah ikutlah Nabi Ibrahim ni. Sebab apa? Dia mimpi sembelih anak, dia pergi sembelih, masuk akal ke tidak? Dia ingat mimpi Nabi macam mimpi dia. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu. Jadi Nabi dah mimpi dah awal-awal tu. Mimpi Allah suruh dia beri berita gembira kepada semua umat. Bahawanya akan datang berita gembira. Dan kerana akan diutuskan seorang Rasul, dia lah tu. Maksud Nabi sendiri lah, mimpi. Cuma nak sampaikan macam mana? Jadi, oleh kerana Nabi terima wahyu dalam bentuk mimpi yang pertama ni, Nabi jadi, apa benda lah aku nak sampai ke? Apa benda lah aku mimpi ni? Gitulah. Akhir sekali, Nabi mula duduk menyendiri, seorang-seorang. Menyendiri. Yang kita panggil khalwah. Yang orang Melayu panggil kalwat. Berkhalwat. Khalwat tu khalwah. Iaitu berdua-duaan. Ataupun bersendiri. Berdua-duaan dengan Tuhannya. Bersendirilah tu. Nabi banyak duduk menyendiri, khalwat. Beberapa tempat. Akhir sekali Nabi pilih Gua Hira. Yang tempat yang paling tenang untuk dia berzikir dan berfikir. Berfikir. Dan waktu tu dia ikut ibadah cara Nabi Ibrahim. Untuk sembahyang, zikir waktu tu Nabi Ibrahim. Sebab kita tahu kan, Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail ni lah keturunan sampai Nabi kita. Jadi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka ibadah-ibadah pada waktu tu umat-umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail satu zaman. Kemudian berketurunan sampai Nabi kita. Maka ibadah-ibadah masih lagi ada yang berterusan, ada yang dah lupa, ada yang macam-macam lah. Zaman tu dipanggil zaman ahli fatrah. Zaman tu zaman ahli fatrah. Berapa ratus, ribu tahun dah. Ribu tahun. Daripada Nabi Ismail sehingga ke Nabi kita. Jadi agama Hanif dia panggil, agama Nabi agama Islam juga. Ibrahim dan Nabi Ismail tadi adalah ibadah-ibadah. Turun-turun. Tapi ribu tahun adalah hilang kan. Sampai ke Nabi kita. Dan Nabi kita masih lagi mengamalkan ibadah-ibadah ikut Nabi Ibrahim. Mungkin cara semayang satu hari 2 kali. Nabi Ibrahim satu hari 2 kali. Siang satu, malam satu. Ada zikir-zikirnya. Jadi Nabi yang kata beribadah dekat Gua Hira tadi tu, duduk bersendirian dekat Gua Hira tu, ibadahlah ikut ibadah Nabi Ibrahim waktu tu. Dan Nabi Ismail lah sekali lah. Jadi sebab apa tu duduk dekat Gua Hira? Tu kadang-kadang kenapa Nabi pergi Gua Hira? Nabi pergi Gua Hira kerana dia dah dapat mimpi awal-awal. Sebab tu dia letak sini. Dan tak kala hampir masa wahyu. Belum lagi peristiwa Gua Hira belum lagi, hampir dekat-dekat.
dikasih kepadanya khalwah. Dia pergi khalwat dekat Gua Hira. Kenapa? Kerana dah terima mimpi. Dia dah terima mimpi. Ya, supaya suruh menyebarkan berita gembira. Tapi apa nak sebar? Tak tahu macam mana nak buat. Tak erti lagi. Pening tak? Jadi dia perlu duduk bersendirian, berkhalwah. Maka duduk di Gua Hira. Sebab tu duduk Gua Hira. Duduk Gua Hira. Kemudian maka adalah ia berkhalwah di dalam Gua Hira. Dan beribadah ia padanya dengan zikir atau dengan fikir. Kadang-kadang zikir, kadang-kadang fikir. Kita pun sama Kadang-kadang kita zikir banyak-banyak. Kalau time iman kita tengah kuat tu, banyakkan zikir, banyak baca Quran. Time dah slow-slow, dah iman kita kan meningkat kejap, menurun kejap kan. Bukan rajin 24 jam. Masa malas-malas tu banyak fikir tentang ketuhanan. Biar rajin lah, zikir balik. Sebab ada orang zikir aja, tak mau fikir. Fikir tentang Tuhan. Macam mana nak fikir tentang Tuhan? Kalau boleh fikir sendiri, fikirlah. Tapi kalau tak boleh fikir sendiri, senang je. Masuk kelas tauhid. Fikir Tuhan tu. Allah, wujudnya Allah, buktinya Allah wujud, Allah qidam, sifat salbiahnya, sifat ma'ani, ma'nawiyahnya, istighna' dan iftiqarnya. Belajar masuk kelas tauhid. Oh, Allah wajibul wujud. Itu antara fikir Allah lah tu. Kalau boleh, dah cukup ilmu di dada, tak perlu dah. Fikir sendiri lah. Kalau ada ilmu tauhid penuh di dada. Kalau tak penuh lagi, masuklah tauhid. Itu maksudnya fikir. Sebab bab akidah kena fikir. Bab fiqh tak boleh fikir. Kalau bab fiqh fikir, banyak kita bersoal. Kita bersoal macam-macam. Kenapa nak buat haji pergi Mekah? KLCC lagi tinggi. Kalau main otak dalam masalah fiqh. Mak fiqh tak boleh. Kenapa kalau wuduk batal pergi basuh muka, tangan, kepala, kaki? Wuduk batal, keluar apa? Keluar angin. Basuh punggung keluar kat situ. Makan akal. Kenapa semayang subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat? Zuhur 8 rakaat Kalau pakai otak, tak boleh. Ikut aja, tu fiqh. Ikut aja. Kenapa semayang Jumaat hari Jumaat? Buatlah semayang Jumaat hari Sabtu. Kalau semayang Jumaat hari Sabtu, tak nama semayang Jumaat, nama semayang Sabtu. Sebab hari Jumaat tu kerja. Buatlah hari Ahad. Dia pakai otak. Tak boleh. Ikut aja. Sami'na wa ata'na. Tapi tentang Tuhan, kena fikir. Tak boleh macam fiqh tadi. Fiqh dengar, amal. Balat batal, batal. Sah. Tak sah. Qadha. Itu je. Semayang pukul 1 suku. Semayang Zuhur pukul 1.30, nanti 1.30. Semayang Isyak 8.30. Sebab dah bunyi, dah masuk. Fikir apa lagi? Tak payah fikir. Kenapa tak semayang Isyak pukul 11? 11 pukul... Bau boleh maghrib tu panjang sikit. Buat apa Isyak panjang-panjang kalau pakai otak? Tak boleh. Amal aja. Tapi kalau Tuhan tak boleh. Allah ada. Ada je, tak payah fikir. Tak boleh. Tentang tauhid kena fikir. Apa bukti Allah tu ada? Apa dalilnya Allah itu ada? Fiqh tak ada dalil pun tak apa. Ikut aja. Nak ada dalil pun bagus. Tak ada pun tak apa. Tuhan tak boleh. Tak boleh. Allah itu kuasa, qudrah. Allah ada sifat qudrah. Antara sifat Allah adalah Allah yang bersifat qudrah. Allah tu kuasa. Apa dalilnya, buktinya? Entah orang cakap Allah kuasa. Tak sah iman. Kena fikir. Apa bukti dia? Bukti ada alam ini. Bagaimana? Begitu, begini. Itu dalam masalah akidah. Jadi, kalau zikir ni, zikir bagus juga. Tapi jangan lupa fikir. Nabi sendiri zikir dan fikir. Dan kata Syekh Muhyiddin, bahawasanya ibadah dahulu daripada nubuahnya itu adalah ia dengan syariat Nabi Ibrahim. Kata Syekh Muhyiddin, Nabi ibadah sebelum daripada nubuah, sebelum umur 40, sebelum dilantik menjadi Rasul, itu adalah ia dengan syariat Nabi Ibrahim macam sebut tadi. Dan kata qil, ada ulama' lain kata lain daripada demikian itu. Bukan. Ibadah cara lain. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan melihat ia beberapa mimpi yang benar. Nabi ini sebelum peristiwa Gua Hira tu, Nabi mimpi. Mimpi yang benar. Kata qil, masanya 6 bulan. 6 bulan sebelum Jibril mari peluk Nabi. 6 bulan sebelum tu Nabi banyak kali mimpi. Sebab tu dia selalu pergi Gua Hira. Nak menenangkan diri. Orang sekarang panggil nak release tension, healing. Dan itulah lebih kurang. Nabi tak. Nabi bukan healing, release tension saja. Nabi pergi zikir dan fikir. Okey. Kisah ni tak sempat habis kisah ni, panjang, tapi kita bacalah mana yang sempat. Apa?
Tak sempat ni. Kita baca separuh lah cerita ni. Kisah Nabi menerima wahyu yang pertama. Dan tatkala sampai umurnya 40 tahun. Okey, tadi tak 40 lagi, dekat-dekat 40. 6 bulan sebelum 40. Kisah yang mimpi tadi. Yang ini masuk ngam-ngam 40. Dan tatkala sampai umurnya 40 tahun. Dan kata qil, ada pendapat ulama lain, lebih beberapa puluh hari. Hari jadi Nabi yang ke-40 lebih beberapa puluh hari. Memang tak penting bila-bila pun, yang penting 40 lah kan. Pada hari Isnin bagi 17 malam. Maknanya hari Isnin 17 malam. Maksudnya malam yang ke-17 yang lepas daripada bulan Ramadan. Mudah kata 17 Ramadan lah. 17 Ramadan hari Isnin. Dan kata qil lain daripada demikian itu. Ada pendapat kata lain, tapi kita ambil 17 lah. 17 Ramadan Nabi terima wahyu yang pertama, Iqra' tu 17 Ramadan. Sebab tu ingat tak 17 Ramadan kita ada cuti kan? Cuti apa? Nuzul Quran. Itu ada. Nuzul Quran itu. Okay? Datang oleh Jibril dengan nubuwah. Datang Jibril untuk bawa nubuwah, kenabian. Nak bagi nabian, kenabian. Dan ia di dalam gua Bukit Hira. Dalam gua Hira, waktu tu Nabi tengah duduk dalam gua Hira, tengah zikir dan fikir. Maka Jibril datang bawa kenabian. Setengah ulama kata memang kenabian, tapi bukan kerasulan. Nabi tak lantik menjadi rasul lagi. Sebab Nabi dan rasul berbeza. Setiap rasul adalah Nabi. Setiap Nabi bukan rasul. Setiap Nabi tak semestinya rasul. Tapi setiap rasul mesti Nabi. Umum khusus mutlak, istilah dia panggil. Jadi di dalam gua Bukit Hira, maka berkata ia Jibril baginya. Setengah ulama kata bukan nubuwah. Jibril ni bukan bawa nubuwah, Jibril bawa rasul terus sekaligus. Jadi lantik jadi nabi dan lantik jadi rasul sekaligus. Ada ulama kata tidak, nabi saja, rasul belum. Apa beza nabi dan rasul? Nabi diberi pilih untuk sampaikan pun boleh, tak nak sampai pun boleh. Diberi pilih oleh Allah. Rasul mesti sampai. Itu beza dia. Okay. Maka berkata Jibril baginya, baca oleh Tuhan hamba. Bacalah, dia cakap dekat tadi, baca. Tiada aku membaca, jawab Nabi. Aku tak tahu membaca. Maka memeluk ia Jibril akan dia sehingga daripada bersangatan. Peluk sungguh sampai tak boleh menyawa Nabi. Kemudian dilepaskan dia. Maka berkata ia Jibril baginya, cakap lagi, baca oleh Tuhan hamba, baca. Iqra'. Maka sahutnya, tiada aku membaca. Maka dipeluknya demikian juga sampai tak menafas. Lepas tu dia lepas balik. Kemudian dilepaskannya. Maka berkata Jibril kali ketiga, baca oleh Tuhan hamba, Iqra'. Maka katanya, tiada aku membaca. Aku tak boleh baca. Maka dipeluknya demikian juga sampai tak menafas. Lepas tu lepas balik. Kemudian dilepaskannya. Maka berkata ia, kata Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun ikut. Ikut. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita cuba fikir sekejap kisah ni. Jibril tahu Nabi tak erti baca. Bukan Jibril tak tahu. Jibril duduk dengan Nabi, takkan tak tahu. Jibril tahu Nabi tak erti baca. Malah nak baca apa? Quran tak turun lagi kan, baru nak turun ni kan, wahyu baru pertama. Kenapa Jibril suruh baca juga, sedangkan dia tahu Nabi tak tahu baca dan nak baca apa? Tapi suruh juga. Biarkan kisah itu. Bila akhir sekali Nabi tak baca-baca juga, Jibril pun jawablah, Jibril pun bantulah. Macam mana? Jibril kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi ikut. Jadi kita faham dari kisah ni, yang banyak disalah fahami, dia kata betul tapi salah. Macam mana? Kita ni kena banyakkan membaca jambatan ilmu. Kenapa banyakkan baca? Nabi sendiri pun
Terima wahyu yang pertama suruh baca, Iqra. Sebab tu kita kena banyakkan baca. No. Tidak. Bukan kita menolak kepentingan baca. Baca memang bagus, bacalah. Cuma jangan pakai alasan kita perlu banyak membaca kerana wahyu yang pertama adalah Iqra, suruh baca. Bukan. Bukan maksud Iqra tu baca. Cuma kalau nak kata banyakkan membaca, kerana membaca jambatan ilmu. Dengan membaca kita lebih mantap, lebih banyak ilmu. Okey, tapi jangan kaitkan dengan Iqra. Sebab apa? Sebab apa tak boleh kait? Sebab jawapannya adalah dekat Jibril tu bagi tahu Nabi apa? Okey, kau tak boleh baca kan? Dah 3 kali kena peluk tak boleh baca kan? Tak kerti baca. Mari sini, aku ajar. Macam mana caranya? Berguru. Nabi Jibril kan jadi tok guru dia. Iqra. Baca. Iqra. Jadi maksudnya Iqra adalah suruhan supaya berguru, bukan baca. Sebab tu ramai orang baca lah kali sesat. Tak percaya cubalah baca. Lepas tu faham sendiri. Mana boleh? Malah kita baca Quran, baca terjemahan dia, lepas tu kita faham sendiri, garanti sesat. Boleh kata garanti sesat. Ambil Quran, baca terjemahan dia, lepas tu cuba syarah apa Quran tu cakap. Confirm tak sama dengan para ulama cakap. Confirm sesat. Baca Quran takkan sesat. Baca Quran tak sesat. Terjemahan ni takkan sesat. Terjemahan ni tak sesat. Yang sesat kita. Kita baca, ni maksudnya. Sekejap, siapa cakap? Akulah cakap. Fahaman yang sepatutnya lain, kita faham lain. Sebab tu, dengan membaca, belum tentu boleh jadi cerdik. Dari sudut agama, belum tentu. Tapi membaca menambah maklumat, tidak boleh dinafikan. Membaca menambah maklumat, tidak boleh dinafikan. Tapi untuk bertambah ilmu mesti berguru, tak boleh membaca saja. Membaca cuma top up maklumat aja. Top up aja. Sebab tu ramai orang baca, tak percaya cuba baca. Cuba baca, ambil kitab-kitab Torah, cuba baca. Lepas tu cuba syarah. Confirm sesat. Sebab apa? Nak faham, dia mana boleh dengan baca. Dia dengan berguru. Siapa kat ajar ni? Jibril ajar, Nabi ajar. Nabi ajar apa? Jibril kata baca. Baca. Baca tu bukan maksud baca-baca ni. Iqra. Akhir sekali, okey, tak erti lah. Mari sini, berguru dengan aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ikut. Kan ada 2 orang tu. Kita guna kata banyakkan membaca, kerana dengan membaca menyebabkan kita lebih banyak ilmu, kerana malah wahyu yang pertama pun suruh baca. Penyelewengan tu. Penyelewengan tu. Tu bukan maksud Iqra suruh baca, bukan. Kalaulah Iqra ni suruh baca, Jibril pegang dah kitab siap-siap dah. Kepik ni. Iqra, tak peluk. Iqra, tak mau baca. Peluk. Iqra, aku tak kerti. Nah. Read, baca. Lepas tu Nabi pun baca. Itu baru masuk baca. Tapi ada ke Jibril bagi suruh baca? Tak. Jibril sebut dekat mulut dia sebagai seorang guru. Nabi ikut. Maka itu namanya berguru. Boleh tak? Baca buku teks, lepas tu masuk periksa? Tak ada cikgu. Kalau tidak, tak payahlah cikgu susah-susah nak hantar sampai ke Sarawak, Sabah Sarawak. Sebab apa? Diorang baca buku teks, masuk periksa. Tak boleh kena ada cikgu. Baca kan jabatan ilmu. Baca, boleh. Kalau tak ada baca, ada guru sekalipun. Kalau tak membaca, ada guru sahaja pun boleh dapat ilmu. Tak baca pun, tapi guru ada. Tak ada kitab, tak ada buku, tapi guru ada, boleh dapat ilmu. Buku ada, guru tak ada, tak boleh dapat ilmu. Kalau dapat pun menyeleweng. Tu maksud dia. Allah, tu kata tak sempat habis ni. Baca yang mana sempat je lah sampai ni. Akhir sekali baca Iqra. Maksudnya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan dengan nama Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan penulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian turun Jibril lah, kena berhenti kat situ. Kemudian turun Jibril dengan dia daripada bukit itu kepada bumi. Pula dah Jibril pergi turun ke bawah tadi kat dalam gua Hira turun. Lepas tu dia hentak kaki dia. Jibril hentak kaki. Buat apa ni? Pada episod yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Nanti sambung dah pukul berapa? 45. Tangguh dulu. Kita berhenti dah. Kemudian turun Jibril dengan dia daripada bukit kepada bumi, maka memukul ia akan bumi dengan kaki. Kaki apa ni? Kaki Jibril. Berhenti kat situ. Sudah kita tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
illal ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.